Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini adik-adik bersama Ustazah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Tajuk kita pada hari ini ialah air dalam kehidupan, bidang ibadah tahun 1. Ustazah harap adik-adik di dalam keadaan sihat dan ceria dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jom adik-adik kita belajar bersama. Adik-adik yang Ustazah kasihi, objektif pembelajaran dalam tajuk ini, yang pertama, adik-adik dapat menyatakan bahagian-bahagian air. Yang kedua, adik-adik dapat menyatakan jenis-jenis air mutlak. Yang ketiga, adik-adik dapat menjelaskan kegunaan air mutlak. Dan yang keempat, adik-adik dapat mengaplikasikan adab-adab menggunakan air dalam kehidupan harian. Adik-adik yang dirahmati Allah, terdapat 7 jenis air yang boleh dibuat bersuci atau kita sebut sebagai air mutlak. Air yang pertama, salji. Yang kedua, air hujan. Yang ketiga, air laut. Yang keempat, air embun. Yang kelima, air sungai. Yang keenam, air mata air. Dan yang ketujuh, air perigi. Baiklah, berapa pula bahagian-bahagian air? Terdapat 4 bahagian air. Yang pertama, air mutlak. 7 jenis air yang Ustazah sebutkan tadi adalah air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak ialah air yang kekal dengan sifat asal kejadiannya sebagaimana yang diciptakan oleh Allah. Hukum air ini ialah suci dan menyucikan. Untuk pengetahuan adik-adik, suci itu ialah boleh digunakan untuk selain menghilangkan najis, berwuduk dan mandi wajib. Manakala boleh menyucikan pula ialah boleh dibuat menghilangkan najis, berwuduk dan mandi wajib. Apakah kegunaan air mutlak dalam kehidupan kita? Air mutlak boleh digunakan untuk mandi, berwuduk, menghilangkan kotoran, membasuh pakaian dan memasak makanan. Sebagai maklumat tambahan, ada air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga berubah warna, bau dan rasa. Contohnya air kopi dan air sabun. Hukum bagi air ini suci tetapi tidak menyucikan. Air ini tidak dipanggil air mutlak tetapi dipanggil air muqayyad. Bahagian yang kedua ialah air musyammas. Air musyammas ialah air di dalam bekas yang boleh berkarat dan terdedah di bawah cahaya matahari yang sangat terik. Hukum air ini ialah suci dan menyucikan. Namun begitu, air ini makruh digunakan untuk tubuh badan. Bahagian yang ketiga ialah air mustakmal. Air mustakmal ialah air yang telah digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib. Kadar airnya adalah kurang dari 2 kolah serta tidak berubah salah satu sifat air, bau, warna dan rasa. Sebagai info tambahan, persamaan isi kandungan air 2 kolah ialah lebih kurang 230 liter air. Air ini suci tetapi tidak menyucikan. Bahagian yang keempat ialah air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Air mutanajis ialah air yang kurang dari 2 kolah dimasuki najis ke dalamnya walaupun tidak merubah sifat air. Jika lebih 2 kolah, walaupun ia lebih 2 kolah tetapi dimasuki najis ke dalamnya dan merubah sifat air, tetap mutanajis. Air ini tidak suci dan tidak menyucikan. Demikianlah adik-adik betapa pentingnya air bersih dalam kehidupan harian kita. Oleh itu, ketika menggunakan air, kita perlu menjaga adab-adab menggunakan air. Apakah adab-adab menggunakan air adik-adik?
Adab menggunakan air yang pertama ialah menutup paip selepas digunakan. Yang kedua, menggunakan air mengikut keperluan. Dan yang ketiga, tidak membuang sampah ke dalam laut dan sungai. Sekian saja pembelajaran kita hari ini. Ustazah harapkan adik-adik dapat mencapai objektif pembelajaran yang telah Ustazah sebutkan di awal pembelajaran tadi. Adik-adik bolehlah mengulang kaji tajuk ini dengan menjawab soalan-soalan berikut. Soalan yang pertama, sebutkan 7 jenis air mutlak. Yang kedua, berapa bahagian air dan apakah pengertian serta hukumnya? Yang ketiga, apakah adab-adab menggunakan air? Baiklah adik-adik, terima kasih. Sampai di sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.